Tapi yang paling luar biasa, dalam beberapa hari lepas, saya dapat satu telefon daripada sahabat juga. Dia bercerita dia telah mendapat satu batu permata yang jatuh daripada langit. Halo, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Pok D. Seperti biasa, Pok D akan bercerita tip-tip dan ilmiah tentang batu permata. Okey, kepada yang baru menemui channel Pok D, you know your drill. Sekarang saya sedang membuat konten-konten tentang ilmiah pasal batu permata, dan saya mendapat DM message, banyak mesej orang yang bertanya tentang treatment batu permata, orang bertanya tentang coated batu permata, orang tanya tentang apakah jenis batu permata ini. Itu biasa. Tapi yang paling luar biasa, dalam beberapa hari lepas, saya dapat satu telefon daripada sahabat juga. Dia bercerita dia telah mendapat satu batu permata yang jatuh daripada langit. Really, nigga? Ini cerita yang menarik. Batu jatuh daripada langit, ini first time saya dengar. Sebelum ni, batu tu kita tahu dekat Lombok Mogok, dekat Lombok Burma, Afrika, gali daripada pergunungan, gali di dalam tanah. Tapi ini memang unik, memang ajaib, jatuh daripada langit. Jadi dipendekkan cerita, saya bertemulah dengan kawan tersebut. Jadi saya interview dia, macam mana mendapatkan batu yang jatuh daripada langit. Jadi dia pun berceritalah dengan keadaan yang excited, semangat. Mungkin pengalaman peribadi dia yang pertama dalam hidup dia menjumpai batu yang jatuh daripada langit. Dia cerita dia telah mengikuti satu grup ahli-ahli mistik ataupun paranormal membuat penarikan. Jadi di satu tempat berdekatan dengan KL, kawasan air terjun, di dalam kawasan hutan. Jadi dia buatlah satu upacara tertentu yang dibuat oleh orang ahli paranormal mistik tadi, ritual-ritual tertentu, dan jatuhlah satu cahaya batu tu berapi daripada atas ke bumi, jatuh dan terbakar. Jadi batu tadi diambil oleh ahli paranormal tadi, baca mentera-mentera tertentu, dapatlah satu batu permata yang bercahaya, mengeluarkan cahaya di dalam gelap tadi. Dan batu permata yang bercahaya tadi dikabarkan ada mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu kepada pemiliknya. Antara kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh paranormal tadi, antara kelebihannya adalah wibawa diri. Pemakai yang memakai batu permata tadi, dia akan meningkatkan wibawa diri dia. Dan yang kedua adalah pengasihan. Pengasihan ini adalah menjadi masyarakat akan kasih kepada dia, sahabat-sahabat akan kasih kepada dia, dan apa sajalah yang melibatkan dari segi pengasihan. Dan yang ketiganya adalah untuk menyerap aura-aura positif dan menolak aura-aura negatif. Dan satu lagi, future, untuk keberuntungan di masa yang hadapan. Ada lagi bermacam-macam yang diceritakan tadi tentang kelebihan-kelebihan batu yang bercahaya tadi. Dipanggil batu yang bercahaya yang jatuh tadi, dipanggilnya adalah geliga ular, ataupun dipanggil juga sarang ular, ataupun juga dipanggil buntat ular. Itulah batu yang diklaim oleh paranormal tadi yang jatuh daripada langit itu, namanya geliga ular. Jadi saya tanya dia, boleh tak izinkan saya tengok batu tu. Jadi dia pun keluarkanlah daripada beg dia. Dengan excited dia tunjuk, inilah batu dia, dalam kain kuning lagi. Jadi batu permata tu, alangkah terkejutnya saya. Apa yang saya instingkan, biasa kalau batu bercahaya dan gelap tu satu je batu dia, yang namanya fosfor ataupun fosforus. Dia punya sifat semula jadi batu permata tadi, dia akan menyerap cahaya, dan bila kita letak di dalam cahaya, dalam gelap, dia akan mengeluarkan cahaya. Batu tu bukan geliga ular, tapi dinamakan geliga ular. Jadi saya pun ceritalah dia, sebenarnya ini saya minta maaf awal saya cerita, sebenarnya batu ini bukanlah geliga ular seperti mana yang diceritakan tu, seperti mana yang ditarik daripada langit. Batu ini sebenarnya batu fosfor. Batu yang dinamakan fosfor tadi telah dijumpai dah lama, 1669, oleh seorang ahli ilmuwan daripada Jerman yang bernama Benz. Dia menjumpai batu tu secara tak sengaja. Dia menggali di perbatuan, menjumpai batu tu. Dinamakan fosfor. Fosfor itu dalam bahasa Yunani dipanggil fosforus. Jadi nampak muka dia terkejut dan macam menyesal. Tapi mula-mula sebelum saya terangkan tu, dia macam tidak percaya bahawa batu permata ular tadi namanya fosfor. Jadi saya tunjukkan bukti-bukti, jadi barulah dia percaya.
Dan dia pun masa rasa tertipu, dia membeli batu permata tadi. Saya tanya maharnya berapa. Maharnya bukan dia panggil, bukan beli, dia panggil mahar ataupun tebus dengan harga RM1,000. Jadi saya berasa betul-betul sedih. Seorang kawan, sahabat baik saya tertipu, beli batu permata yang harga hanya berpuluh-puluh ringgit dengan harga RM1,000. Cerita dengan dia memang di dalam masyarakat kita sekarang, di dalam dunia batu permata sekarang, di dalam mistik sekarang, banyak orang-orang yang mengambil kesempatan memanipulasi benda ini sebagai benda mistik. Mereka rekakan cerita, membuat ritual-ritual tertentu untuk mengaburi mata orang yang berminat dalam bidang mistik tadi, supaya terbeli, berminat dengan mistik-mistik tadi. Jadi saya cakap dengan dia, benda-benda macam ini tak payahlah kita percaya benda-benda macam ni mendatangkan kelebihan-kelebihan tertentu. Kerana batu itu pun makhluk Allah. Makhluk Allah ini walau macam mana pun hebat, kita kena pegang kepada akidah. Dia tidak boleh memberikan manfaat dan dia tidak boleh memberikan mudarat kepada kita. Jadi itulah saranan-saranan saya kepada beliau. Jadi saya pun di hujung-hujung cerita tadi saya minta izin kepada dia, sebab saya nak buat konten yang beliau alami itu di dalam konten YouTube saya. Jadi dia izinkan. Itulah saya ceritakan sekarang ni, supaya sahabat saya itu adalah salah seorang yang terakhir terkena benda-benda macam ini, penipuan-penipuan macam ni, supaya tidak ada lagi orang yang terkena penipuan dalam bab-bab yang macam ini. Okay, jadi itulah sebab saya buat konten ni dalam YouTube saya. Jadi sekiranya anda merasakan konten dalam channel saya ini bermanfaat, okey, sebar-sebarkanlah berita ini supaya tidak ada lagi orang-orang kita yang terkena penipuan-penipuan yang mudah-mudah macam ni. Okey, jadi setakat itu sajalah video saya untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. Okey, dan sekiranya anda merasakan konten dalam channel ini bermanfaat, sudi-sudikanlah subscribe, like and share kepada sahabat-sahabat sekalian. Benda free kan, buat apa nak kedekut subscribe. Subscribe lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan membincangkan satu tajuk dan topik yang menarik tentang batu permata yang berada di dalam pasaran kita sekarang. Oh, salah ni, bukan batu permata. Hari ini Pok D akan menceritakan, membincangkan satu topik yang hangat, yang menarik di dalam dunia batu permata, iaitu satu tajuk di mana cerita apa namanya? Delete dah. Dan tip-tip tentang batu permata. Seperti biasa, kalau yang baru mengenali channel Pok D, jangan lupa subscribe, like and share. You know your drill. Betul? Apa lagi? Delete. Call it underdope.